Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini saya akan membincangkan artikel kami yang bertajuk Kaedah Komunikasi Guru Terhadap Kanak-kanak dalam Tahfiz Al-Quran. Saya Safinah binti Ismail, pensyarah Jabatan Dakwah dan Usuluddin, Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, akan membincangkan tajuk ini, insya-Allah. Okey. Kita lihat komunikasi antara guru dan murid dalam kelas ini amat penting kerana proses pembelajaran perlukan kepada komunikasi guru-guru dengan yang baik dengan pelajar-pelajar. Percakapan guru secara tidak langsung akan mempengaruhi murid-murid dalam menyampai, dalam memberi arahan dan juga mengkritik. Dan pada masa yang sama, guru perlu membina hubungan yang baik dengan murid-murid dan juga perlu kepada kemahiran komunikasi. Okey, kita lihat di sini terdapat beberapa masalah kajian ini. Yang pertama, apabila guru-guru menggunakan bahasa intelek menyebabkan kanak-kanak tidak memahami ilmu yang telah diberikan oleh guru mereka. Yang kedua, kita lihat bahawa guru-guru tidak interaktif dalam tahfiz Al-Quran kepada kanak-kanak lah khususnya. Dan kita lihat pengajaran kurang menarik apabila guru-guru mengajar tidak menggunakan cara yang sesuai, menyebabkan kanak-kanak tidak minat untuk belajar. Dan yang keempat iaitu mesej yang nak disampaikan oleh guru tidak sampai kepada para pelajar apabila cara komunikasi yang tidak betul. Dan juga kita lihat pada zaman sekarang ni kita menggunakan gadget apabila kanak-kanak ini menggunakan gadget secara tidak terkawal menyebabkan mereka lebih minat kepada gadget daripada untuk menghafal Al-Quran dalam bidang tahfiz ini. Dan juga kanak-kanak ini tidak mampu lagi memahami Al-Quran seperti mana dewasa. Jadi ini antara beberapa masalah kajian ini yang cuba kami akan bincangkan secara detail, insya-Allah. Okay, kita lihat pada sudut tinjauan literatur yang mana kita lihat bahawa komunikasi guru ini penting agar komunikasi dalam pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Kemahiran komunikasi bukan sahaja dilihat sebagai faktor yang menentu kepada keberkesanan kepada pengajaran, bahkan kebolehan berkomunikasi secara efektif ini juga sebenarnya membantu guru mengenal pasti tingkah laku kanak-kanak, di samping boleh menerapkan nilai positif bagi meningkatkan kemahiran sosial dan juga emosi kanak-kanak itu sendiri. Okey, dengan kemahiran komunikasi ini, guru mudahlah memberi ilmu kepada kanak-kanak. Dan kita tengok komunikasi yang baik dalam pendidikan tahfiz juga menjadi salah satu usaha untuk melahirkan generasi yang hafiz, alim, da'i dan juga profesional serta berjaya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Jadi kita lihat di sini bahawa tahfiz ini kaedah hafalan Quran ini adalah satu cara yang penting dalam pendidikan Al-Quran pada zaman sahabat. Jadi pengajaran Al-Quran ini dimulakan dengan cara guru memperdengarkan hafalan surah-surah pendek dan juga para kanak-kanak ini juga akan mengulang-ulang bacaan ataupun hafalan mereka bersama guru agar ingat apa yang mereka hafal. Kaedah pengajaran kepada kanak-kanak ini kita tengok bahawa dimulakan pada masa muda lagi, ini berjalan di kutab di bawah pemerintahan kerajaan Islam lagi. Sebenarnya pemerintah memberikan pendekatan terhadap kepentingan ilmu pengetahuan yang mana kita lihat sistem pendidikan diperkemaskan dari semasa ke semasa. Di mana kalau kita lihat dulu bangunan sekolah ni telah disambung terus dengan bangunan masjid yang menjadi tempat kanak-kanak ini untuk menghafal Al-Quran. Nah, okey, kita lihat dari sudut keadaan pendidikan tahfiz di Malaysia, yang mana kita lihat bahawa pendidikan tahfiz di Malaysia ini berkembang dengan pesat, yang mana bahawa inisiatif daripada pihak kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga perseorangan. Jadi kita lihat disebabkan permintaan tinggi dari kalangan masyarakat. Jadi kita dan sebenarnya tidak ketinggalan juga dari sudut prasekolah, yang mana kita lihat bahawa tahfiz ini juga diwujudkan kepada kanak-kanak, yang mana kita lihat adanya adanya pratahfiz, tadika tahfiz khalifah, adanya Al-Quran Playtime Center, bawa Al-Baghdadi dan banyak lagi lah yang mewujudkan
tahfiz kepada kanak-kanak walaupun mereka masih lagi belum masuk ke sekolah rendah. Yang mana kita tengok kanak-kanak ini dia hafal surah-surah yang pendek lah dan apa kita lihat dari sudut metodologi kajian ini lebih kepada kualitatif, yang mana kami menganalisa dokumen daripada buku-buku jurnal proceeding buat dalam buku dan sebagainya, dan analisis dilakukan secara tematik, dan kita lihat bahawa dapatan kajian ini mendapati bahawa komunikasi ini berlaku dengan baik. Apabila komunikasi berlaku dengan baik dan juga menggunakan media yang sesuai, akan memberi kesan yang positif kepada para pelajar kita, terutamanya kepada kanak-kanak. Okey, kita lihat dari sudut komunikasi ini dia ada dua, iaitu lisan dan juga bukan lisan. Okey, dari sudut lisan kita lihat bahawa guru-guru perlu menggunakan bahasa yang sesuai untuk memberi motivasi kepada kanak-kanak, dan guru-guru boleh menggunakan kaulan seperti mana yang telah disarankan dalam Al-Quran, iaitu kaulan maisura, menggunakan kata-kata yang mudah dalam hafalan Al-Quran dan juga ringkas, layinan dengan cara yang lembut. Bahasa yang digunakan oleh guru juga kena cara yang lembut, dan juga ma'rufah dengan baik, dan juga balighah yang jelas kepada kanak-kanak supaya mereka dapat menghafal dengan lebih baik. Kata-kata komunikasi guru itu perlu penting dari sudut bahasa yang digunakan oleh guru-guru. Dan seterusnya, guru-guru juga boleh menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang mudah untuk perbualan mereka seharian di sekolah. Dan juga yang kedua iaitu penceritaan, komunikasi dari sudut penceritaan. Guru-guru boleh menggunakan penceritaan dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, kisah-kisah para sahabat dan juga insan-insan soleh yang ada di dalam Al-Quran kepada para pelajar mereka, dan juga cerita tentang syurga neraka kepada kanak-kanak ini juga akan memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. Dan komunikasi guru juga perlu kepada pujian, yang mana apabila kanak-kanak ini dapat menghafal Al-Quran, guru-guru perlu memuji kanak-kanak, contohnya the good boy bagus, mumtaz terbaik, brilliant, genius dan sebagainya. Ini akan memberi kesan dan mereka rasa bahawa dihargai apabila mereka boleh menghafal Al-Quran. Guru-guru memberi pujian kepada mereka Dan juga yang keempat iaitu penjelasan. Guru-guru perlu menjelaskan, walaupun mereka masih kanak-kanak, kita perlu memberi penjelasan kepada kanak-kanak agar mereka lebih memahami ayat yang mereka hafal. Bukan sekadar menghafal, malah kanak-kanak juga diberi penekanan untuk mereka menghafal dan juga mereka memahami kalimah-kalimah yang ada di dalam Al-Quran, makna-makna yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, dan juga mereka faham sebab apa ayat ini diturunkan. Dan juga guru-guru boleh mengaitkan ayat-ayat Quran yang dihafal itu dengan perbuatan ataupun kehidupan seharian mereka Dan ini sebenarnya dapat mewujudkan kecintaan kanak-kanak itu dengan Al-Quran, bahkan secara tidak langsung boleh membantu hafalan kanak-kanak. Dan kita lihat bahawa secara umumnya guru-guru perlu menggunakan kaedah yang sama dengan orang dewasa, iaitu talaki. Talaki ini macam mana guru-guru akan bersemuka, iaitu kalau ikut dalam sudut komunikasi interpersonal, bersemuka dengan kanak-kanak, kanak-kanak akan menghafal hafalan mereka, dan musyafahah, guru-guru akan membaca, melihat bacaan guru, dan anak murid akan ikut, dan juga kanak-kanak ini disuka secara berjama'i, secara bersama hafal surah An-Nas sama-sama, surah Al-Falaq sama-sama. Itu komunikasi yang boleh dilakukan oleh guru. Dan kita lihat dari sudut bukan lisan, guru-guru perlulah tasmi' seperti mana orang dewasa lah dalam hafal Al-Quran kepada kanak-kanak. Cuma apabila tasmi' ini mungkinlah tidak sama dengan orang dewasa, yang mana mungkin kanak-kanak ni dia tidak boleh duduk diam, dia nak berlari, dia nak meloncat, itu perkara biasalah dalam tasmi' kepada kanak-kanak. Okey, dan seterusnya guru-guru perlu memberi bimbingan secara berterusan sampailah kanak-kanak ini mampu menghafal. Mungkin kanak-kanak kemampuan mereka berbeza, tapi gurulah kena terus memberi bimbingan supaya mereka ini terus bersama ataupun terus menghafal Al-Quran. Dan guru juga perlu memberi contoh yang terbaik kepada kanak-kanak. Kerana apa? Kanak-kanak ini adalah peniru yang terbaik Jadi sebab itulah guru perlu menjadi contoh kepada kanak-kanak Dia sentiasa membaca Quran, sentiasa menghafal Al-Quran Dan pada masa sama guru-guru perlu memberikan kasih sayang kepada kanak-kanak dengan memberi usapan di kepala, pegang
Kadang-kadang good kan, kasih sayang selalu lah, love kan, kepada kanak-kanak ini. Dan seterusnya dari sudut buku lisan ini ada VAK iaitu visual, audio dan juga kinestetik. Apa itu VAK ini? Kita tengok secara lebih mendalam. VAK ini adalah pembelajaran visual dan juga auditory dan juga pembelajaran kinestetik. Yang mana pembelajaran visual ini kanak-kanak ni dia lebih kepada tengok flashcard. Dan flashcard ini boleh ditambah di dalam kelas dan juga guru-guru boleh menggunakan VCD yang ada gambar dipasang di TV kan. Jadi kanak-kanak ni lebih mudah memahami hafalan Al-Quran mereka dengan cara melihat visual boleh juga guru-guru melukis gambar, ada buat jadual jadi kanak-kanak ni lebih memahami ataupun lebih mudah untuk menghafal. Yang kedua, sudut auditori, iaitu kanak-kanak ni dilatih dengan pendengaran. Komunikasi pendengaran ni kita dengan cara kita memperdengarkan bacaan orang lain. Tadi kalau kita tengok bacaan guru kan, ini bacaan orang lain iaitu qari-qari, contohnya kita boleh menggunakan qari kanak-kanak supaya kanak-kanak ini lebih suka sebab apa menggunakan bahasa mereka ataupun menggunakan suara mereka, suara kanak-kanak sendiri. Dan audio ini boleh dipasang secara jelas di radio, di prasekolah ketika mana guru-guru waktu rehat kan, waktu bermain boleh digunakan. Okey, seterusnya kinestetik menggunakan gerakan iaitu boleh contohnya qul huwallahu ahad, guru boleh menggunakan gerakan qul, katakan huwallahu ahad kan. Allah tu satu. Contohnya gerakan Allah itu satu. Kita boleh menggunakan gerakan dalam menghafal Al-Quran kepada kanak-kanak. Sebab apa kanak-kanak ni dia memang menghafal secara bergerak dia tidak boleh statik Sebab apa kita tengok ada rumah Quran ni di Indonesia menggunakan kaedah ini iaitu menggunakan gerakan tangan, gerakan aktiviti yang bersesuaian lah apabila mengajar kanak-kanak dalam hafalan Quran. Dan kita kena faham juga kanak-kanak ini cara mereka adalah belajar secara bermain. Jadi perlulah kepada guru-guru menggunakan kaedah bermain sebagai media komunikasi agar kanak-kanak ni lebih seronok dalam menghafal Al-Quran ni kan. Jadi tahfiz Al-Quran kanak-kanak ini tidak tertekan apabila kita kaitkan dengan bermain. Okay, jadi itulah perlu kepada dalam perbincangan kita ini kita faham bahawa perlu kepada multimedia, perlu kepada teknologi dalam mempelajari Al-Quran ataupun tahfiz Al-Quran kepada kanak-kanak ini memberi impak kepada hafalan mereka. Okey. Dan kaedah efektif dalam tahfiz kepada kanak-kanak ini kita lihat bahawa kanak-kanak ini komunikasi dia melalui lisan dan juga bukan lisan, dan kita tengok fokus kepada VAK tadi, visual, auditory dan juga kinestetik. Jadi secara kesimpulannya komunikasi guru penting sangat dalam pengajaran tahfiz Al-Quran kepada kanak-kanak ini, iaitu sama ada verbal ataupun non-verbal. Yang saya bincang tadi lah iaitu verbal, iaitu guru tu sendiri kena menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang mudah penceritaan, pujian, bimbingan, penjelasan, talaki, musyafahah dan jama'i apabila belajar mengajar kanak-kanak ini. Dan juga komunikasi bukan lisan, non-verbal, contohnya kita tasmid Quran kepada kanak-kanak, membimbing mereka sampai mereka mampu menghafal, memberi contoh yang terbaik kepada kanak-kanak, mendidik mereka dengan kasih sayang dan juga menggunakan gaya tadi, VAK atau visual, auditory dan juga kinestetik ini cukup penting kepada kanak-kanak sebab kinestetik ini juga dengan belajar secara bermain ini memberi inovasi baru kepada pembelajaran Al-Quran yang efektif dan menyeronokkan kanak-kanak dan memberi impak positif dalam proses tahfiz Al-Quran kepada kanak-kanak prasekolah. Jadi itu beberapa perkara yang hasil dapatan daripada kajian kami. InsyaAllah saya mengharapkan kajian ini dapat memberi ilmu baru kepada guru-guru yang terutamanya kepada guru-guru yang mengajar Al-Quran kepada kanak-kanak ini dan juga kepada ibu bapa sendiri juga boleh menggunakan kaedah ini apabila mereka mengajar anak-anak mereka ketika mana berada di rumah. Jadi sebab itu perlu kepada guru-guru memahami cara pembelajaran kepada kanak-kanak ini agar lebih mudah untuk kita memahami karakter kanak-kanak, terutamanya dalam kita nak mengajar kanak-kanak ini dalam hafalan Quran tahfiz Al-Quran kepada kanak-kanak ini Jadi mudah-mudahan sedikit ilmu yang dikongsikan ini mendapat manfaat
kepada diri saya dan juga kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya minta maaf banyak-banyak sekiranya ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua. Allahu a'lam.